Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah sihat Ustazah? Alhamdulillah, sehat. Nilofa apa khabar? Alhamdulillah sihat, bertambah sihat sikit, tambah berat sikit. Nampak macam maintain. Subhanallah. Nilofa, first terima kasih sebab sudi terima jemputan ni. Sangat istimewa bila Nilofa setuju. Subhanallah. Nilofa sendiri bila pihak saya melalui orang tengah jemput, apa pandangan Nilofa? Saya sebenarnya antara peminat kuliah Ustazah. Jujurnya saya memang selalu menonton masa nak bersiap pagi hari ataupun malam sebelum tidur saya dah pasang tentang beberapa ceramah Ustazah kan. Jadi bila Ustazah sendiri bila nak adakan sesi ni, saya sangat teruja. Jadi terima kasih kerana terfikir ataupun macam terfikirkan untuk buat ni bersama dengan saya. Saya harap malam ni kita boleh kupaskan topik-topik yang menarik supaya semua orang bersemangat, dapat manfaat dan lebih buat banyak amal ibadah, especially bulan ni. Ya, betul. InsyaAllah, Alhamdulillah. Nilofa, kalau dengar ceramah saya tu macam saya garang ke, macam apa ke? Ada yang garang, ada yang okey. Ada macam mak-mak bebel kan? Ada juga. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih Nilofa sebab ikut. Saya pun ikut juga sikit-sikit pengembangan Nilofa dan sebagainya. Sebagai seorang wanita berkejaya yang sangat berjaya di antara tokoh model idola lah kan, subhanallah. Nilofa pun masih muda lagi. Betul tak umur 31? Betul. Muda lah. Muda sangat. Saya pun lebih kurang lah tu. Okey, Nilofa, Nilofa start dalam 2010 kan dalam industri? Betul. Betul ke? Okey, sekarang 2020 maksudnya hampir ngam-ngam lah, lebih kurang dalam 10 tahun. Betul. Ya. Macam mana Nilofa bermula dulu ya? Start dengan apa ya? Saya berjenak-jenak dengan dunia pengiklanan, maksudnya buat commercial TV, billboard ataupun print ads dekat surat khabar kan. Asalnya memang nak cari side income saja untuk tampung, untuk buat tabung belajar. Asalnya nak sambung belajar ke luar negara menggunakan duit-duit tu lah. Okey. Maksudnya Nilofa cuba nak survive sendiri, sedangkan mungkin background keluarga Nilofa mungkin mampu, tapi Nilofa sendiri suka untuk menabung. Ayah saya cakap masa tu, dia kata dia akan biayai kalau saya setuju pergi ke Australia, tapi saya masa tu bercita nak pergi ke US untuk sambung belajar dalam bisnes. Jadi kalau nak pergi US, saya kena tak belajar belanja sendiri. Oh, macam tu. Maksudnya sebab ayah nak suruh pergi Australia, tapi Nilofa nak pergi US. So syarat dia, okey, faham. Tapi akhirnya belajar di Sunway. Betul? Akhirnya di sini Malaysia. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Okey, Nilofa, Masya Allah. Sebagai permulaan kita pada malam ini, supaya malam Ramadan ini kita sama-sama jadikan majlis kita ni majlis ilmiah. Kan, memang majlis ilmu pun insyaAllah salah satu taman syurga. Jadi insyaAllah kita sama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nilofa tak apa ke lewat malam ni? Ke biasa tidur awal ke malam Ramadan? Memang tidur awal, tapi ada sebab-sebab tertentu kan, sebab perempuan jadi tak apa. Ya, subhanallah. Biasanya orang panggil Nilofa apa? Nilofa ada panggilan manja ke apa ke? Lagi suka saya panggil apa? Sejujurnya saya paling suka orang panggil nama saya nama penuh. Nilofa itu yang paling saya suka. Okey. Memang ada setengah orang lebih nak singkatkan nak Lofa, tapi saya lebih kepada Nilofa lah. Kalau saya nak teruskan panggil Nilofa, saya lebih suka. Okey, Nilofa. Okey, saya panggil Nilofa. Subhanallah. Alhamdulillah, tajuk kita pada malam ini
iaitu berkaitan dengan cinta dan cita-cita. Betul? Okey. Betul. Boleh saya tanya dulu? Boleh. Saya tanya pada Nilofa. Okey. Apa maksud cinta? Kalau pada Nilofa sendiri, maksud cinta itu sendiri. Nilofa pernah jatuh cinta? Pernah Ustazah. Tipu lah tak pernah. Berapa puluh kali tu Nilofa? Wow. Tak sampai 10 kot. Tapi rasanya kalau okey, mungkin lebih pada 10, mungkin ratus kali Ustazah. Jatuh cinta pada banyak benda, bukan saja pada manusia, tapi jatuh cinta dengan hari-hari pun saya rasa saya ada jatuh cinta kepada benda-benda yang benda-benda kecil yang mungkin kita terlepas pandang. Okey. Faham. Okey, tapi maksud saya, maksudnya apakah maksud definisi cinta bagi Nilofa? Kemudian mungkin cinta yang kita maksudkan ada dua lah kan, cinta kepada Allah ataupun cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk ni selain daripada Allah. Kalau kita orang Islam mungkin kita akan sebut kita cinta Allah, lepas tu cinta Rasulullah, kemudian kita cinta Al-Quran, kemudian kita mencintai orang yang mencintai Allah. Kita mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Kita mencintai orang yang mencintai Al-Quran. Maksud kadang kita tak boleh nak direct rasa macam mana nak cinta Allah. Oh, rupanya Allah sebut di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Subhanallah, pandai Nilofa. Maka kamu akan dicintai Allah. Jadi Allah memberikan kita seorang Nabi yang sangat Allah cinta. Dengan kita mencintai Nabi, kita akan dapat cinta Allah. Sebab itu kadang-kadang untuk dapat cinta Allah, kita perlu mencintai orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Okey. Tapi tolong jawab dulu soalan saya, apakah definisi cinta bagi Nilofa? Maksudnya bukan cinta benda-benda cinta umumlah, cinta kepada manusia. Satu perasaan yang dirasa oleh hati kan, satu perasaan yang susah nak, saya rasa macam cinta kepada manusia yang saya nak masukkan tu. Ya, betul. Tidak ada satu standard yang sama. Cinta kepada manusia ni sangat berbeza-beza dan hanya boleh dirasa di sini dan tak boleh diungkapkan dengan perkataan lah. Rasa cinta tu sendiri, betul kan? Betul. Maksudnya definisi cinta, kalau kita tanya kepada 1,000 orang mungkin berbeza. Setiap orang ada definisi cinta yang berbeza. Ada yang kata cinta ni kita rasa akan bahagia, rasa macam terbang, rasa macam sentiasa nak senyum. Orang kata kalau jatuh cinta ni tidur tak lena, mandi tak basah, mabuk dan sebagainya, macam-macam bentuk definisi cinta. Sebab itu cinta akhirnya tidak ada definisi yang khusus. Sebab hanya orang yang rasa jatuh cinta, dia hanya boleh dirasa tapi tak boleh nak disebutkan bagaimana rasa tu. Subhanallah. Macam kita boleh rasa manis, okey ni rasa manis, ni rasa masin. Tapi cinta ini sangat luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila sebut pasal cinta, satu perkara yang kita harus semua akui, kita orang Islam, cinta ini satu anugerah daripada pemilik cinta ataupun pencipta cinta itu sendiri. Maksudnya rasa cinta, jatuh cinta itu adalah ciptaan Allah. Rasa kan? Betul. Rasa marah, rasa rindu, rasa cinta, rasa benci. Rasa-rasa tu pun makhluk Allah yang Allah letak dalam hati kita. Subhanallah. Jadi sebab itu bila kita marah, bila marah kerana Allah dapat pahala. Contoh marah sesuatu yang memang Islam marah. Seseorang buat perkara yang memang Nabi Muhammad pun tak suka, Allah benci. Kemudian kita rasa marah dengan perkara tersebut. Orang hina Nabi. Dan kita menunjukkan rasa marah, kita dapat pahala. Subhanallah. Maksudnya bila cinta, ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang Allah pinjamkan ke dalam hati kita. Kita tak tahu macam mana rasa tu. Kita tak nampak tapi boleh rasa. Dan ia boleh terkeluar daripada macam-macam bentuk. Senyum ke, rasa bahagia, rasa tak sabar nak jumpa. Tapi pelik kan perasaan tu macam mana dalam hati kita. Subhanallah. Pertama, sifat cinta itu adalah datangnya daripada Allah. Allah boleh beri dan Allah boleh tarik rasa cinta tu. Ya.
kadang bila Allah beri kita hadiah, kita lupa kepada Allah pemberi hadiah. Lalu akhirnya Allah boleh tarik balik hadiah yang diberi, iaitu cinta tadi pula. Okey. Jadi Ustazah, okay. Ya, boleh So, tanya. kalau katakan orang yang sudah berkahwin kan, kalau Allah campakkan rasa cinta dan kasih kepada suami ataupun kepada isteri itu sendiri, tak mustahil kalau Allah tarik balik dalam tengah berkahwin tu, dalam perkahwinan tu Allah tarik balik perasaan cinta ataupun sayang ataupun berkasih tu dari sang suami ataupun sang isteri tu. Betul. Okey, saya tanya Nilofa macam ni. Contoh, kekasih Nilofa, tapi contoh Nilofa paling seronok dapat hadiah apa? Contoh bakal suami Nilofa, maksudnya tunang lah, masih tengah bertunang. Dia bagi satu hadiah yang memang dah lama Nilofa nak. Contoh hadiah apa? Alamak, Ustazah tak tahu nak cakap apa. Okey, apa yang Nilofa, maksud impian Nilofa, contoh bagi sebuah kereta yang memang dah lama Nilofa idamkan. Okey. Contoh kereta apa? Bahaya nak cakap Ustazah. Bagi je lah apa-apa kereta. Okey lah, apa-apa lah cerita. Kereta Ferrari. Okey, Ferrari, okey. Okey, Ferrari. Lepas tu dia bagi hadiah Ferrari, kemudian dia bagi kunci sebagai tanda cinta. Lepas tu Nilofa leka dengan Ferrari tu. Seronok dengan Ferrari tu, selalu bersihkan, selalu lap, lepas tu pergi bawa ke mana-mana. Sampai ketika, sampailah tunang Nilofa nampak, Nilofa lebih sayangkan Ferrari daripada dia. Contohlah, sampai macam dah lupa sebab seronok sangat dengan hadiah tu. Saya nak tanya, boleh tak tunang tu dia nak ambil balik Ferrari tu? Boleh sebab dia punya. Sebab dia yang bagi kan. Dia bagi hadiah. Dia kata, oh awak bila sudah bagi hadiah, awak leka dengan hadiah ni, awak lupa pula pada saya. Contohlah. Bila Allah beri kita, Allah berikan kepada manusia nikmat cinta, Allah bukan beri saja-saja. Allah akan uji dengan nikmat tersebut. Sama ada nikmat cinta suami isteri. Tadi kan Nilofa tanya suami isteri kan. Bila suami isteri bercinta, dia lupa untuk dekatkan diri kepada Allah. Mungkin dia ada terleka. Mungkin dia isteri terlalu menjadi hamba kepada suami, suami memhambakan diri pada isteri atau apa-apalah dosa, kesilapan. Akhirnya Allah boleh tarik supaya mereka sedar. Mereka kembali kepada Allah yang memberi cinta tu. Subhanallah. Maksudnya cinta ini juga memang kita tahu Allah yang memiliki, Allah yang Malik. Ni nama Allah Asmaul Husna. Kalau cinta nama Allah, Allah ya Wadud. Allah yang maha memiliki cinta. Allah ya Wadud. Allah ya Rahman ya Rahim, pengasih, penyayang, pemurah. Allah yang Malik yang memiliki. Allah boleh ambil, Allah boleh beri. Subhanallah. Jadi apabila Allah mengambil nikmat cinta daripada seorang suami dan isteri, persoalan seterusnya, mustahil tak Allah nak pulangkan semula? Mustahil. Boleh. Boleh. Tak ada yang mustahil. Tak mustahil pula. Ya, betul. Sebab macam dulu kan Nilofa, saya dulu kerja sebagai kaunselor perunding cara rumah tangga. Jadi memang biasa masalah suami isteri dah kahwin 15 tahun, 20 tahun, dah kahwin lama. Sama ni bahagia, tiba-tiba rasa macam tawar hati, dah tak rasa ni nak berpisah, nak ni dan sebagainya. Banyak macam lah ujian kan. Tapi bila kita kata, okey buat masa ni jangan fikir lagi nak bercerai, jangan fikir ni lagi, tolong dalam tempoh 2 minggu lagi kita akan jumpa. Tapi dalam tempoh ini banyakkan zikir. Contohnya zikir Allah ya Wadud yang maha memiliki cinta, ya Allah. Berikanlah kami nikmat cinta, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Banyakkan istighfar, kemudian buat solat hajat, solat taubat. Allahu Akbar. Kita tak tahu ya Nilofa. Kadang-kadang klien tu datang, Ustazah, kami tak tahu macam mana tapi kami saling mencintai. Masa mungkin Allah campakkan kembali perasaan tu. Bila mereka mula kembali dekat dengan Allah semula. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Tapi bila saya cuba apply pada subhanallah, bila kita cuba apply pada klien, bila kembali kepada Allah, insya-Allah Allah akan memberi kembali apa yang telah diambil, ataupun kalau Allah uji lagi lama pun insya-Allah dia tetap kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi kadang-kadang rumah tangga ni Nilofa, bukan semestinya ia berdiri teguh dengan rasa cinta, tapi banyaknya dengan rasa tanggungjawab. Cinta membina sebuah perkahwinan,
Tapi yang melangsungkan perkahwinan adalah tanggungjawab. Betul. Walaupun selepas tu mungkin tawar dengan sikap, rasa macam dah nikah baru tahu tak best sangat pun, dia bukan bagus sangat pun, dah nikah baru kenal apa yang sebenar. Banyak kawan saya cakap macam tu. Macam mana tu? Jadi Niloufar rasa takut nak kahwin ke? Tak takut, taklah takut, tapi rasa macam ni, rasa macam frust dengan feedback mereka tu yang macam tak payah kahwin lagi, tak payah kalut-kalut sangat, nanti sama je. Kalau dia kata kalau aku dulu aku nak tunggu dulu macam tu. Jadi banyak yang negatif daripada yang positif. Tapi saya selalu terfikir salah, kalau lah dengan kita dah jatuh cinta dengan manusia, kita dah boleh jadi mabuk, berangan, terbang kat wangan-wangan. Macam mana rasa kalau kita jatuh cinta betul-betul dengan Allah SWT? Itu saya rasa saya mungkin tak pernah rasa lagi. Saya tak sampai ke tahap itu lagi, saya rasa. Okay, subhanallah. Bila Niloufar sebut pasal cinta jadi mabuk. Cinta ni tempatnya di mana? Di hati kan? Kita sebut di hati. Hati ini dalam anggota badan kita, ia adalah umpama raja kan? Betul tak? Raja. Jadi bila kita jatuh cinta kepada seseorang, ni kita belum jatuh cinta kepada Allah. Bila kita jatuh cinta kepada seseorang, kita akan jadi hamba kepada yang kita cinta. Sebab apa? Hati ni adalah raja. Bila hati ditawan, jadi kita ni seolahnya sedang ditawan. Contoh bila hati kita ditawan oleh raja kan, bila raja ditawan, semua fikiran, mungkin tangan, mungkin kata-kata, mungkin kaki, bila kata okey kita jumpa sekian-sekian, kaki pun cepat je melangkah. Bila sekian-sekian sebab raja sedang dipegang. Jadi kita akan ada maksudnya akan ada kesan kita menjadi memperhambakan diri kepada seseorang itu. Bukanlah betul, dalam bentuk yang negatif semata-mata ya. Macam Ustazah, kalau orang tu dah mabuk bercinta, nak pergi hantar makanan lah, nak pergi jumpa bila mata pun, call 3 pagi pun angkat phone lah, macam gitulah. Macam agam orang bercinta kan. Ya. Memang begitulah. Maksud kita sebab Nabi pun sebut dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh badan itu ada seketul daging. Kan? Wa iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun. Katakanlah dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Maksudnya memang tergantung sangat dengan daging ni. Namun apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Dan Nabi kata katakanlah itu adalah hati. Maksudnya kalau hati seseorang itu baik, akan keluar perkataan yang baik. Akan keluar mata pandang pun walaupun benda tu nampak negatif tapi dia tengok juga dalam bentuk yang positif. Tangan pun akan menulis yang baik, kaki pun melangkah yang baik. Sebab itu sangat penting hati ini sebenarnya menjadi hamba kepada siapa. Kalaulah hati ini dipegang oleh dunia, akhirnya akan jadi hamba dunia. Hati ini kalau jatuh cinta kepada dunia, bangun nak tidur fikir pasal dunia. Esok apa? Okey, esok plan apa gini-gini. Bangun tidur je tak ada. Okey, hari ni nak buat kerja apa? Okey, ini untuk ni. Dunia saja. Tangan akan bergerak untuk menuju kepada yang kita fikir. Kaki pun akan pergi. Tapi ada orang hatinya ditawan. Ditawan kepada apa? Cinta kepada Allah. Sebelum tidur pun fikir, okey nak baca, okey tidur dalam ni, dalam berwuduk, okey sekian, okey nak maafkan semua orang, okey pagi besok nak bangun berapa. Dalam fikiran dia, sebab hati sedang ditawan dengan cinta Allah, akhirnya dia plan, okey esok bangun nak bangun awal pukul 4 pagi nak turun. Itu yang dia akan fikir dalam kepalanya. Subhanallah. Tapi kenapa ya, kan ada ungkapan, barang siapa yang fikir ataupun mengejar akhirat, dunia akan mengejarnya. Subhanallah. Contoh dia fikir pasal okey esok nak istighfar. Esok nak istighfar 1000 kali. Subhanallah. Di sana ada janji Nabi SAW, hadis Nabi, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan, diberi rezeki yang tak disangka-sangka, diberi kegembiraan di setiap duka cita. Maksudnya dalam keadaan kita menyibukkan fikir tentang bab akhirat, di sana Allah beri fadilat-fadilat di setiap amalan-amalan kebaikan tu. Di setiap zikir-zikir yang dia amalkan yang kita fikir tentang akhirat tu. Subhanallah. Okey, saya nak tanya ni. Boleh saya tambah sikit tak pasal zikir tu? Dulu mungkin saya tak titik berat zikir ataupun selawat. Mungkin beberapa tahun yang baru, couple years ago baru saya start berzikir dan selawat. Tapi bila saya fikir balik, amalan zikir selawat ni amalan yang paling mudah sekali. Boleh buat bila-bila masa.
tak payah nak berwuduk Ya, dan tak perlu nak kadang-kadang tak perlu nak menutup tutup aurat aurat. untuk buat. Ya, ya. Betul. Jadi saya rasa macam bila saya sedar macam okay, saya cakap kat ibu saya masa kita kat Madinah, saya kata bila orang puji kita, kita rasa seronok. Bila orang puji kita, kita nak baca, kita nak tengok artikel ataupun orang tulis apa pasal kita. Komen-komen. Ya. Macam itulah Allah SWT nak tengok kita memuji dia dengan kebesaran Masya dia, Allah. dengan kekuasaan dia. Kata ayat saya tukar balik perasaan dia. Macam kalau aku suka, apatah lagi pencipta aku suka bila aku Allahu memuji. Akbar, subhanallah. Bijak. Nilofa, Allah ada satu nama, salah satu nama Asma Husna adalah Allah Ya Hamid. Allah yang maha terpuji dan Allah sangat suka dipuji oleh hambanya. Allah sangat suka dipuji oleh hambanya sehingga kan, contoh kita buat, tadi Nilofa buat metafora macam tu, kan analogi macam tu. Kalau kita sangat suka dipuji, apatah lagi Allah sangat suka dipuji. Subhanallah. Contoh, kalau orang puji Nilofa kan, Nilofa bagi apa pada orang yang puji tu? Kita macam cakap terima kasih ataupun kita lebih, how do I say, macam kalau katakan di media sosial ke Ustazah, mungkin kita balas dengan senyuman, senyuman ke, love ke ataupun dengan perkataan yang baik, sekadar yang apa yang kita boleh balas. Pernah kan? tak Nilofa bagi upah ke RM10 ke RM50 ke? Tak pernah. Maksud saya ialah betapa Allah sangat suka kita memuji dia. Setiap kali kita puji, Allah bagi upah. Setiap kali kita puji, Allah bagi pahala. Puji bagi pahala, puja bagi pahala. Dan sebesar-besar hadiah yang Allah nak beri kepada orang yang sangat suka memuji Allah, syurganya. Maksudnya kita ni macam mana pun suka orang puji tapi tak sampai pun kita bagi upah orang. Kalau kita bagi upah, sekali puji RM10, beratur orang nak puji kita. Betul kan? Tak ada kita transfer, makasih kerana memuji, bagi akaun ya, nanti tak. Tapi betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka apabila hambanya memuji setiap kali pujian yang bukan susah pun. Subhanallah, macam Nilofa sebut, istighfar salawat tu semua bentuk pujian Allah tu. Antara hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Bila kita ucap zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, semua tu kan pujian. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, puji Allah Maha Besar. Pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Maksudnya, kan Allah juga, Allah berhak nak beri banyak mana, pahala ke apa semua. Tapi nak cakapnya betapa Allah suka dipuji dan Allah nak hambanya memuji, buatlah pujian, cakaplah macam mana, zikirlah yang mudah-mudah bagi kamu. Dan Allah berikan ganjaran yang kita tak tergambar. Ada satu hadis Nabi, mungkin kalau Nilofa pernah dengar, dia ada nasyid, dia buat lagu. Ada orang buat lagu. Kalimatan habibatan. Nanti Nilofa cari ya, suara Nilofa kan sedap. Nanti Nilofa boleh buat, boleh lagukan. Subhanallah, cari dekat internet. Kalimatan habibatan ila rahman. Khafifatan 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Itu saya bukan buat lagu betul-betul tu. Kalau lagu betul-betul memang best lah. Kita kena kontrol lah ni kan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu hadis Nabi. Nabi bersabda, kalimatani habibatani, dua kalimah yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Dua kalimah ni Nilofa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Sebab dua kalimah yang Allah sangat cinta. Bukan mendatangkan cinta manusia, bukan mendatangkan cinta suami, cinta anak, cinta makhluk, cinta ibu ayah. Tapi cinta siapa? Besar. Cinta paling besar, cinta Allah. Hadis Nabi kata dua kalimah yang sangat Allah cinta. Ia ringan pada lidah. Khafifatani. Sangat ringan pada lidah. Saqilatani fil mizan. Tapi berat pada timbangan mizan di akhirat kelak. Apa dia tu? Zikir dia? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan pujian baginya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang mulia. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dua zikir tu. Saya nak tanya Nilofa. Macam mana Nilofa cuba belajar hari-hari untuk istiqamah zikir? Ada kaedah tak untuk Nilofa supaya istiqamah dengan zikir-zikir tertentu?
Jadi selepas solat fardu saya akan duduk sekejap untuk ulang zikir-zikir subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, istighfar, selawat, semua tu memang saya wajibkan untuk buat selepas solat. Dan masa masuk kereta, jadi saya akan ingat poin-poin dalam seharian, time mana yang saya akan wajib. Jadi benda tu dah jadi rutin. Bila kita masuk kereta je duduk je, dan saya akan sebut mulut. Jadi automatically subconscious saya memang dah terbiasa. Okey, subhanallah. Ataupun sebelum tidur nak lelap tu, bila dah set alarm, I ingat dah bila set alarm akan terus zikir, selawat. Jadi nak mulakan memang susah, tapi saya jadikan rutin di beberapa perbuatan harian. Subhanallah. Memang bagus. Niloufar, tips tu sangat bagus. Sebenarnya saya pun nak berkongsi tip yang lebih kurang sama. Sebenarnya dalam bab kita nak istiqamah dengan zikir, sebab bukan mudah nak istiqamah dengan zikir sebenarnya. Kadang-kadang kita drive jauh pun, mula-mula je kita start dengan zikir. Kan? Subhanallah, subhanallah. Lama diam. Kita tak sedar, mulut kita diam. Subhanallah. Kemudian kadang-kadang kita start masak, kita nak zikir, lepas tu kita jadi diam. Pertama, saya setuju macam cara Niloufar buat, ada poin-poin yang ditetapkan. Contoh macam ni, ada orang tanya, Ustazah macam mana? Banyak sangat zikir, tapi kalau boleh saya nak juga zikir istighfar, saya nak juga banyakkan selawat, saya nak juga banyakkan zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu hadis Nabi yang sahih tu. Betul. Saya juga nak zikir la haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang kita boleh buat begini. Contoh, selepas subuh sehinggalah zuhur, kita tetapkan kita nak banyakkan zikir la ilaha illallah. Contoh, la ilaha illallah. Sebab apa? Itu merujuk hadis Nabi. Afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Itu nombor satu, Niloufar. Paling afdal zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Begitu juga pesanan Nabi dalam bulan Ramadan ni, sepenuh bulan Ramadan ni, hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salman. Pada hari terakhir di bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah. Maksudnya sehari sebelum masuk Ramadan. Khutbah tu panjang Niloufar, panjang, tapi di hujung Nabi bersabda, lakukanlah sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan 4 perkara. Nabi sebut. Yang pertama, dua perkara yang mendatangkan redha Allah terhadap kamu. Dan 2 perkara lagi yang engkau perlukan, Nabi kata. 2 perkara yang mendatangkan redha kepada Allah kepada kamu, perbanyakkanlah zikir la ilaha illallah dan astaghfirullah. Nabi minta di bulan Ramadan, Nabi bagikan wasiat, bulan Ramadan perbanyakkan 2 zikir ni, la ilaha illallah dengan astaghfirullah. Dan 2 lagi yang kamu perlukan, Nabi kata, iaitu perbanyakkan meminta syurga dan selamat daripada api neraka Allah. Okey, subhanallah. Niloufar, contoh, kita boleh mula. Sebab apa? Waktu yang paling panjang antara jarak solat subuh ke zuhur. Contoh kita mula besok, start pada subuh ke zuhur, kita cuba letak mindset kita, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Jadi kita tak perlu macam nak fikir, nak zikir ni. Kadang lepas solat kita nak zikir semua, sampai ketiga kadang kita rasa macam, ada benda nak buat lah. Ginilah. Lepas tu kita jadi tertinggal. Lepas tu kita rasa macam zikir laju-laju. Jadi kita terus set subuh ke zuhur, la ilaha illallah. Masak ke, pakai baju ke, masuk duduk rehat ke, buat apa, menyapu ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terhenti sekejap, okey, lepas tu ingat balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai zuhur, kita letak pula mindset, okey, start zuhur sampai asar adalah zikir astaghfirullah, contoh. Astagfirullah, kejap-kejap, lepas tu berhenti, astagfirullah. Okey, kita letak pula contoh lepas asar, ini terpulang, ini cadangan. Nak letak mana-mana zikir terpulang pada masing-masing. Start asar pula, kita pun bagi tahu anak-anak, kalau saya lah, okey, start asar sampai maghrib, sekarang kita zikir pula subhanallah wa bihamdi. Maghrib sampai isyak mungkin subhanallahil azim. Okey, ataupun nak letak lepas asar selawat sampai maghrib, kita nak banyakkan selawat masa tu. Contoh, maghrib dengan isyak tu pendek, mungkin adalah nak zikir panjang sikit ke, sekian-sekian sambil-sambil uruskan anak apa semua. Isyak sampai tidur, contohnya nak zikir apa. Lepas tu esok nak set zikir lain contoh, terpulang. Tapi biasanya kalau kita setting begitu, kita akan lebih fokus. Kita tak perlu fikir, kita fokus zikir tu je, sekian-sekian. Ada orang buat begitu. Kemudian ada sahabat saya, subhanallah,
Bila saya tengok rumah dia buat macam ni. Macam rumah kan, ini saya bagi tip kepada suri rumah. Tapi alhamdulillah ramai yang buat tips ni. Kata ustazah saya penat lah kat rumah saya gini dengan anak dengan ni. Saya rasa macam kadang tak semangat ini. Okey. Jadi cadangannya di setiap ruang kita letakkan zikir-zikir tertentu. Okey, contoh macam ni. Ada orang bila kat dapur dia dah tulis satu zikir. Di dapur dia banyakkan zikir subhanallah contoh kan. Subhanallah. Jadi bila masuk je ruang dapur dia subhanallah, subhanallah. Buat kerja je subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila ruang tamu, masa ngemang-ngemang ruang tamu ada zikir tertentu. Bila time jemur kain tu kan, ada zikir kat tempat jemur kain. Bila ruang ruang rehat ada zikir sekian-sekian. Bila time gosok baju, dia ada zikir dia dah siap tampal. Jadi dia kata ustazah subhanallah, bila dah buat zikir-zikir di ruang-ruang tu, masuk bilik zikir apa. Jadi dia rasa tak rasa rugi pun duduk lama-lama kat situ. Bila gosok baju yang sama ni rasa macam ni daripada gosok baju baik aku pergi ngaji Quran daripada aku gosok baju. Tak ada. Gosok baju tu sambil dia nak perbanyakkan zikir yang dia tetapkan. Subhanallah. Sebab tak terlintas kan sebelum ni? Kita mungkin tak terlintas nak buat begitu. Macam Nilofa, dah set dalam kereta nak zikir apa? Nilofa banyak ke atas kereta? Banyak. Banyak waktu atas kenderaan. Ada orang, mungkin adakah atas kenderaan tu laluan yang sama? Rumah ke office kan macam mana? Laluan yang sama. Laluan yang sama. Okey, ada sahabat saya dia buat macam ni. Dia dah tahu untuk sampai ke pejabat ada 10, contoh ada 5 traffic light. Faham? Dia akan buat satu traffic light ke satu traffic light ada zikir dia. Traffic light ni ke traffic light ni zikir lain. Jadi dia kata, menarik. Jadi dia kata bila berlaku jam, dia tak rasa pun ralat. Bahkan dia rasa macam jam lagi banyak aku boleh zikir. It's okay. Jadi dia relax. Okay, zikir pertama ni la ilaha illallah. Traffic light kedua hingga ketiga zikir ni. Time laju, alamak sikit je dapat zikir. Macam tu. Kadang-kadang kita stres kan, jam ke sunat cepat apa semua. Tapi sebenarnya masa ni bila kita isi dengan zikrullah, Allah akan gantikan dengan kemanisan. Kita tunggu orang, kadang kita nak marah kan? Orang lambat 20 minit. Masa aku ni, dia tak hormat masa aku. Tapi kalau kita terus set, okay, kalau dia lambat, aku akan zikir ni. So, bila datang, it's okay. Don't worry, tak apa. Tak apa. Sebab apa? Kita tak rasa pun masa kita tu, subhanallah. Masya Allah. Suami saya baru maklumkan view sekarang ni adalah 13K. View yang paling tinggi setakat ni pengalaman saya. Melalui FB. Sebab FB memang payah nak reach tengok 13K, alhamdulillah. Maksudnya Nilofa, subhanallah, bila kita tunggu orang, kita buat apa-apa, kita tak jadi rasa macam rugi. Tak rasa menyesal pun, tak ada. It's okay awak lambat, it's okay. Sebab kita rasa macam, seronok tadi sementara tu aku boleh zikir. Kita dah set. Kalau nunggu orang lambat, kita nak zikir apa? Saya ada baca satu buku mindful pasal tentang mindfulness. Saya tahu kalau dalam bahasa Melayunya apa perkataan mindfulness tu, tapi apa yang dibuat praktisnya macam ni. Mungkin kita boleh lekatkan sticky notes macam yang colour biru, colour kuning, colour pink tu kan. Kalau katakan kita nampak peti sejuk, zikir colour pink tu apa dia? Kalau kita lekatkan itu pun boleh juga, mungkin boleh kita guna pakai juga konsep yang sama untuk praktiskan zikir ataupun selawat. Saya nak share sikit je Ustazah. Sila. Share banyak pun tak apa Nilofa. Okay. Ada satu masa tu saya sangat susah hatilah terpada benda yang mengacau saya punya fikiran. Jadi ibu saya pun tahu tentang apa yang saya tengah lalui semua everything, dan saya ingat lagi dalam keadaan yang saya macam ibu saya message saya cakap, dia panggil saya Love. Okay, Love, zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. For the first time. And then lepas tu lama sikit tu dan ada selang beberapa lama tu di message lagi saya, dia cakap zikir, dia kata zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Saya kata macam aku tak pernah zikir banyak-banyak. Okay, apa kata aku try zikir banyak-banyak? Nak tahu? Aku nak cuba kalau betul zikir ni boleh sort of macam tenang kata melapangkan saya punya masalah masa tu. Jadi saya buat ekstrim. Saya buat memang puluh-puluh ribu punya satu hari. Jadi saya buat sampai setiap malam saya tidur dengan tasbih. Kalau bangun pagi tu kan 5,000, 8,000. Sehari tu memang puluh-puluh ribu. Saya buat dalam masa yang agak lama dan saya
Masya Allah, so dia punya efek tu saya tak boleh nak cakap dengan orang. Dia punya lapang dan sejuk dada tu macam mana rasa dia. Jadi bila sekarang kan, kalau kata, sebab tu saya rasa macam zikir, selawat, istighfar ni antara benda yang kena ada dalam hidup kita sehari-hari. Ya, wajib. Okey, Niloufar. Bila Niloufar ada masalah stres, Niloufar rasa macam mana? Dada. Sempit. Kita rasa macam Sempit. kalau kata kita stres, kita terlalu fikirkan masalah, alamak dunia ni macam mana aku jenis. Kita akan rasa macam kecilnya, macam kita sempit kan. Tapi sebenarnya dengan zikir tu membantu kita untuk kita nampak kita lebih positif, kita lapang, kita rasa kita boleh semakin tersenyum dan kita boleh melepaskan masalah tu dan ada kebergantungan yang yang lebih besar lah. Yang kuat. Okey, subhanallah. Antara hikmah zikir ni memang sangat besar, sangat luas, sangat fadilatnya. Niloufar, yang menyempitkan hati dan melapangkan hati adalah Allah. Allah ya Khafid, Allah ya Wasid, Allah ya Basid, Allah ya Wasid, Allah yang maha melapangkan dan Allah yang maha menyempitkan hati. Sama ada Allah akan menyempitkan hati kita, biasanya hati manusia akan sempit dengan hal dunia dan akan lapang dengan hal akhirat. Hati kita akan sempit bila kita lupa Allah dan kita membesarkan makhluk Allah. Hati kita akan jadi lapang bila kita ingat Allah. Sebab itu bila kita sebut zikir, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada di dalam hati. Saya masih sikit dengan zikir sebab arwah tu saya memang favorite arwah tu saya. Subhanallah, zikir kan. Sebenarnya zikir itu hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah bagiku, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada selain Allah dalam hatiku. Zikir itu mula-mula kita ulang, dia tak masuk lagi tau. Lama-lama bila dia masuk sikit-sikit, pengulangan ni memang sangat penting. Pengulangan macam Niloufar sebut sampai ribu-ribu kali. Bila dia masuk, cukuplah Allah bagiku, sampai ketika kita rasa macam masalah yang besar tadi tu, masalah yang besar, Allah akan kecilkan masalah tu. Allah akan kecilkan bagi kita. Masalah mungkin tak settle lagi, masalah tetap masalah, tapi hati kita dah lapang, jadi masalah tu jadi kecil. Maksudnya sebelum ini hati kita sempit, masalah kecil je sebenarnya. Tapi sebab hati sempit, tak muat nak masuk. Jadi sesak nafas. Tapi bila hati tu dah lapang, masalah tu saiz yang sama, jadi dah tak rasa. Allahu Akbar, subhanallah. Mungkin juga saya rasa sudah penting juga kalau sudah kena selalu ingatkan kepada pengikut Ustazah untuk tahu makna zikir selawat tu. Jangan sekadar baca apa yang itu dalam buku. Kena faham, kena selami maksud, kena feel it. Saya rasa itu sangat satu poin yang penting lah. Kan Ustazah kan? Betul. Niloufar ni bila Niloufar amalkan zikir, Niloufar faham tak maksud? Saya akan make sure saya akan faham dan saya akan ingat apa perkataan ni Arab ni apa dia maksud dia ni apa dia. So, bila saya sebut tu saya boleh feel. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, baguslah. Maksudnya Niloufar konsepnya bila zikir mesti faham maksud. Okey, saya nak tanya soalan pada Niloufar lagi. Bila kita sebut pasal, kembali kepada tajuk kita, cinta dan cita-cita. Saya nak tanya, apa cita-cita Niloufar? Cita-cita saya of course, saya nak menjadi ahli syurga. Okay. Saya nak menjadi ahli syurga, saya nak perkataan terakhir saya la ilaha illallah, saya nak tidak dilepaskan azab kubur. Itu antara dalam doa saya. Tapi of course itu semua untuk akhirat. Dunia pula cita saya lain. Okey, Niloufar. Sebab apa kita pilih tajuk cinta dan cita-cita? Sebab biasanya kerana cinta akan mewujudkan cita-cita. Contoh, kita cintakan Allah, cita-cita kita adalah kita nak jumpa Allah. Betul kan? Betul. Kita cintakan Rasulullah. Nak tengok wajah Allah.
Ya, nak tengok wajhullah. Lepas tu bila kita jatuh cinta kepada Rasulullah daripada kisah-kisah, kita punya cita-cita adalah nak jumpa Rasulullah. Betul. Betul kan? Okey, Niloufar contoh. Untuk cita-cita dunia Niloufar nak jadi maksudnya artis sekian-sekian. Dan Niloufar memang berusaha sedaya upaya untuk berada pada target tu. Betul atau tidak? Betul. Niloufar berkorbankan masa, tenaga, plan itu plan ini, sama juga macam untuk Niloufar hijab, sama juga dengan banana apa? Susu pisang? Susu pisang Niloufar tu kan. Maksudnya Niloufar ada target, ada cinta, maksudnya ada cinta kepada yang Niloufar target, Niloufar cinta apa yang Niloufar buat. Jadi Niloufar ada target, ada cita-cita, betul kan? Maksudnya buat sungguh-sungguh waktu betul. Kalau masa fashion buat sekian-sekian, untuk design tudung sekian-sekian, untuk ni sampai target. Dan kebanyakannya saya nak tanya, Niloufar boleh capai tak target yang Niloufar letak tentang cita-cita dunia? Alhamdulillah ada yang tercapai, Ustazah. Dan saya rasa banyak tercapai sebab tengok memang satu pencapaian Niloufar. Dan ia bukan satu perkara yang Niloufar buat sambil-sambil, tapi buat dengan betul-betul sungguh-sungguh dengan team all out. Betul atau tidak? Okey. Sekarang Niloufar ada cita-cita nak alam barzah dalam keadaan yang selesa. Ada cita-cita nak selamat daripada azab kubur. Ada cita-cita untuk dapat syurga Allah, jumpa Nabi Muhammad. Itu cita-cita kita semua sebab kita ada cinta. Kita cintakan perkara tu. Macam mana kita boleh cinta untuk alam kubur sekian-sekian, nak mati husnul khatimah? Sebab kita telah diperkenalkan oleh ustaz-ustaz kita, penceramah apa semua, mati husnul khatimah sekian, alam kubur kalau indah, kubur kita jadi macam taman syurga. Jadi kita jatuh cinta, betul kan? Lepas tu kita ada cita-cita. Namun saya nak tanya pada Niloufar pada malam yang barakah ini, adakah Niloufar buat betul-betul sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita alam barzah? Cita-cita untuk bertemu Rasulullah, untuk bertemu Allah. Adakah Niloufar dah buat pengorbanan? Maksudnya secara ni. Okey, subhanallah. Jujur saya cakap, saya mungkin tidak cuba sehabis baik lagi untuk mendapat apa yang saya inginkan untuk akhirat. Banyak lagi benda yang saya perlu perbaiki, banyak lagi yang saya perlu pertingkatkan, tambahkan. Sebab tu saya berani cakap, saya kata mungkin saya tak pernah jatuh cinta betul-betul lagi dengan Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya bukan Niloufar je, saya pun sama. Saya tanya tu bukan sebab saya dah ready. Sebenarnya Niloufar, kita semua yang ada bersama dengan dengar pada malam ini, kita sebenarnya bila kita letak cita-cita akhirat, tapi usaha kita tak sama dengan ikhtiar kita untuk cita-cita dunia. Cita-cita kita untuk alam kubur, untuk di padang mahsyar, nak titian sirat tu berjaya, direct ke syurga, tak jatuh ke neraka. Tapi kita punya ikhtiar ataupun usaha kita tak sebagaimana untuk capai cita-cita di dunia. Sebab itu insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan satu doa. Sebenarnya doa ni dah biasa. Yang pertama doa ni biasa, yang kedua pun sebenarnya bagi setengah orang biasa. Sebab tadi kita cerita pasal zikir. Jadi macam mana nak jadi ahli zikir? Bukan mudah. Sebenarnya ada orang yang Allah pilih untuk jadi ahli zikir. Maksudnya dia ni sentiasa ingat Allah, buat apa-apa untuk Allah, buat apa-apa ikhlas kerana Allah, sentiasa tujuannya adalah Allah. Jadi antaranya adalah doa daripada hadis Nabi SAW yang Nabi ajar kepada sahabat. Saya baca, Niloufar ikut sama ya. InsyaAllah kita baca dengan maksud. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika. Ala zikrika. Zikrika. Ala zikrika wa syukrika. Wa syukrika. Wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. Okey, maksudnya ialah Nabi pesan setiap kali selepas solat, ada juga riwayat mengatakan setiap kali lepas sujud, masa ketika sujud yang akhir, jangan tinggalkan doa ini. Nabi pesan. Subhanallah. Maksudnya insya-Allah selepas ini kita cuba jadikan, cari saja doa ini
doa untuk Google banyak. Maksudnya sebut saja doa untuk berzikir kepada Allah, nanti akan keluar. Allahumma a'inni ala zikrika. Maksudnya adalah, ya Allah bantulah aku dalam mengingatimu. Subhanallah. Wa ala syukrika. Dan dalam bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatika. Dan dalam memperelok dan memperindahkan amal ibadahku. Sebab apa? Contohkan kalau saya kata kepada Nilofa, Nilofa tolong ingat saya ya, Nilofa. Bukan. Saya cakap macam ni. Nilofa bantu saya untuk ingat Nilofa. Kalau saya minta macam tu, Nilofa boleh tak bantu saya supaya ingat Nilofa? Bagi alam pada saya setiap hari supaya saya ingat pada Nilofa. Contoh. Saya tahu, kenapa sampai macam tu? Saya tak boleh lah nak ni. Tapi kita minta dengan Allah, ya Allah bantulah aku dalam mengingatimu. Sebab apa? Apabila doa itu makbul, contoh di bulan Ramadan, kita doa itu Allah makbulkan permintaan kita, akhirnya Allah pilih kita di kalangan ahli zikrullah. Maksudnya, subhanallah, di kalangan orang yang sentiasa ingat Allah. Sebab Allah akan pilih. Ada orang, Nilofa, saya jumpa beberapa orang-orang soleh, lidah dia tak berhenti zikir. Masa kita tanya dia soalan, maksudnya adalah guru-guru kan, bila dia zikir je selalu. Tapi bila tanya soalan, dia jawab. Lepas jawab, zikir. Jalan zikir. Kemudian kita tanya orang yang selalu bersama dengan dia. Dia kata, subhanallah guru ni, syekh ni, memang zikir saja. Tapi orang cakap dia dengar, dia akan jawab. Lidah dia tu, nak tidur zikir, bangun tidur je zikir. Maksudnya dia di kalangan orang yang Allah beri dia nikmat, lidah tu sentiasa zikrullah. Sebab itu kita kena minta tolong dengan Allah. Allahumma a'ini, ya Allah bantulah aku ala zikrika. Dalam berzikir. Subhanallah. Mudah-mudahan saya insya-Allah Nilofa beramal, saya beramal, pendengar beramal. Kalau Allah pilih kita jadi ahli zikrullah, Allah akbar. Nak rasa naik bulu roma kan? Bahagianya kita. Kemudian yang kedua dalam doa tu wa ala syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu. Sebenarnya bila kita jadi hamba Allah yang bersyukur, Allah janji apa di dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku pasti akan menambahkan nikmat-nikmatku ke atasmu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat. Sebesar-besar nikmat adalah syurga Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Jadi nak jadi orang bersyukur pun kena minta dengan Allah. Minta tolong, ya Allah tolonglah aku nak jadi bersyukur, nak terima kasih kepadamu. Allahu Akbar. Kalau Allah makbulkan, akhirnya kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Saat kita diuji pun kita mampu kenal Allah. Kita mampu berterima kasih, syukur kepada Allah. Dan yang ketiga. Yang ketiga dulu. Yang ketiga, lepas ini Nova cerita. Yang ketiga kita minta apa? Wa ala husni ibadatika. Dan dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadahku. Maka bila kita minta, Allah akan temukan kita jalan-jalan untuk perbaiki solat, untuk memperbaiki puasa, perbaiki zakat. Allah tak akan biarkan ibadah kita ini sia-sia. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, kam min shaimin, betapa ramai, maksudnya kumpulan yang Allah tak terima puasa lebih ramai daripada Allah terima ni Laufa. Kam min shaimin, betapa ramai orang berpuasa, Nabi sebut, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa daripada pahala, tak dapat apa-apa daripada puasa, tak dapat pahala. Ilal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Nilofa, kita mungkin sepanjang hidup kita puasa 30 tahun, contohnya 30 kali lah. Takut ke tidak Nilofa kalau di akhirat kelak tiba-tiba kita ingat pahala puasa banyak. Tiba-tiba bila di padang mahsyar dihisap pahala puasa, setiap tahun kosong. Allahu Akbar, takut kan? Jadi satu kita kena minta tolong dengan Allah, wa ala husni ibadah, bantu aku dalam memperelokkan ibadah. Sebab ibadah bukan pasal sah saja ni Laufa. Solat kalau sah cukup semua syarat 13 rukun, belum tentu Allah terima. Kalau kita solat ada riak, ada takabur, ada ujub. Sebab itu kita sangat takut ibadah kita sah tapi Allah tidak terima, tak ada pahala. Kita sedekah banyak tapi semua tu kosong. Takut kita ada penyakit ria, ujub, takabur. Sebab itu kita kena minta dengan Allah 3 perkara tu. Sebab tu Nabi pesan, setiap kali lepas solat, jangan tinggalkan doa. Okey, Nilofa pula. Bila sebut tadi tentang orang yang bersyukur kan. Jadi 2-3 hari lepas, adik saya di Kota Kinabalu di Sabah, jiran belakang rumah dia, rumahnya terbakar. Jadi kawasan ni kawasan yang macam
rumahnya rapat antara satu sama lain. Ni kawasan kampung kan. Jadi rumah di tengah-tengah tu, kampung tu terbakar disebabkan macam pintas saya rasa. Jadi tak dapat selamatkan apa-apa kecuali satu beg saja. Jadi dalam rumah tu ada seorang makcik tu dengan pakcik tua. Dan di keliling rumah tu rumah-rumah lain yang lebih kecil saiznya. Jadi adik saya sempat berjumpa mungkin 1 jam selepas kebakaran tu, 1 jam je selepas, dia pun pergi jumpa mangsa kebakaran tu, makcik-makcik tu. Adik saya cakap, dia kata makcik kena makcik sabar kan. Dia kata dia kena risau, makcik kena redha. Dia kata kalau tak redha nanti Tuhan marah. Makcik akan bawa semua ni nanti kalau makcik mati. Dia kata ini semua sementara di dunia saja. Dia kata macam tu. Untuk orang yang baru kehilangan rumah, tempat duduk, tempat tinggal, untuk cakap macam tu keluar, saya rasa 1 dalam 1 juta lah. Maksudnya 1 dalam 1 juta. Okay, faham. Macam mana makcik tu boleh cakap macam tu? Betul. Dengan tenangnya dia, dengan redha dan pasrahnya kepada Allah, dan dia boleh cakap, kata macam saya tak akan bawa semua ni walaupun rumah aku terbakar hari ni, tak apa, rumah aku ni aku tak bawa mati. Macam tu. Dan rumah kita, saya tak tahulah, mungkin saya tak pernah jumpa lagi lah orang yang dalam keadaan begitu boleh cakap macam tu sejam selepas kebakaran. Allahu Akbar, subhanallah. Betul-betul Niloufar. Maksudnya walaupun dalam keadaan sekelip mata Allah ambil rumah, tapi dia cepat untuk redha dan cepat untuk bersangka baik dengan Allah. Dan dia cepat untuk menyedarkan diri di hakikat dia. Subhanallah. Niloufar rasa kan, apa kekuatan makcik tu? Saya tak tahu lah Ustazah mungkin. Okey, subhanallah. Niloufar saya nak tanya. Contoh, Niloufar biasanya akan siapkan diri dulu exam. Niloufar kan cerdik, Niloufar kan cemerlang. Saya baca tadi tu, maksudnya cemerlang lah belajar apa semua. SPM kan budak bijak kan. Maksudnya cemerlang. Masya Allah. Dulu masa sebelum ujian, peperiksaan, exam, Niloufar study last minute ataupun Niloufar bersedia lebih awal ataupun masa dalam periksa baru study? Kita kalau budak MRSM tu sepanjang tahun tu kita kena study. Setiap hari ada preparation class, and kita kena last minute pun ya, tak last minute pun ya, sepanjang masa lah study. Sepanjang masa. Jadi bila exam, Niloufar ready untuk menghadapi exam? Betul. Okay, result exam macam mana hasilnya? Baguslah, good. Bagus. Okay. Saya sebenarnya cuba nak sampaikan begini. Ujian Allah, exam tu kita tahu tarikh, betul kan? Exam kita tahu tarikh, jadi kita boleh ready. Tapi ujian Allah, test from Allah, itu exam ujian dunia. Ujian daripada Allah kita tahu tak tarikh? Tak tahu. Kita tak tahu. Yang perlu kita buat adalah bersedia sentiasa. Tak tahu bila-bila masa diuji, esok apa berlaku, lusa cerita apa, ada orang fitnah ke apa ke, bisnes ada masalah ke apa kan, kita tak tahu. Sebab itu biasanya, wallahualam saya tak tahu makcik tu macam mana, orang yang cepat redha, cepat bersangka baik apa ni, dia adalah orang yang bersedia sebelum diuji. Maksudnya dia bersedia sebelum diuji adalah biasanya orang yang istiqamah dengan zikir ataupun dengan amalan-amalan soleh. Mesti dia ada kekuatan luar biasa. Mungkin dia istiqamah baca yang setiap pagi ke, ataupun dia adalah seseorang yang istiqamah bangun malam ke, istiqamah dengan sedekah ke. Sebab orang yang begini, Masya Allah, adalah orang yang dia sabar sebelum diuji. Tapi kita ni kan kadang-kadang masa diuji itulah baru nak sabar. Maksudnya masa diuji itulah baru nak istighfar, baru nak selawat. Betul kan Niloufar? Masa diuji itulah, ya Allah mak macam mana ni, sedih sangat ni. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Masa itulah kita banyakkan selawat. Tapi ada setengah orang, dia tak tunggu diuji. Dia sentiasa istiqamah dengan zikrullah. Dia tak ada masalah apa hari itu sebab dia dah di kalangan ahli zikir. Sebab bila ujian dia senang. Dia senang. Dia terus. Maksudnya kita pun pelik. Macam tak diuji, relax. Ya Allah, kalau aku duduk tempat dia tak tahu macam mana aku. Kita ni dah selalu sebenarnya, dah selalu dah kita punya pengalaman
kita punya pengalaman kita, bila dia uji susah hati, sedih-sedih, lepas tu okeylah aku istighfar, astagfirullah, supaya tenang. Tapi istighfar kita macam mana masa tu? Astagfirullah, 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 ya Allah tolonglah aku, la ilaha illallah, ya Allah maafkanlah ya Allah, aku tahu aku salah. Tapi bayangkan orang yang sentiasa zikir, astagfirullah, astagfirullah, bila datang sesuatu, Allah telah menyediakan hati yang memang sedia lapang. Kita ni start sempit, barulah nak lapangkan. Tapi dia orang ni memang hati dah lapang. Bila datang Lapang. ujian yang besar pun, dia cepat untuk redha. Dan ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, apabila Allah mencintai, hadis yang sahih ya Nilofa, apabila Allah mencintai seseorang itu, nescaya Allah akan mengujinya. Sebab itu tanda Allah cinta kepada seseorang, Allah bukan berikan dia nama, kemasyhuran, tapi Allah akan berikan ujian. Dan apabila dia redha dengan ujian tersebut, maka dia dapat redha Allah. Dan apabila dia marah pada ujian tersebut, maka dia dapat kemarahan Allah. Allahu Dan saya Akbar. selalu percaya Ustazah, bila kita, dalam hidup kita ni, bila kita ditimpa ujian Allah kan, kalau kita redha dan kita lebih mendekatkan diri dengan Allah, Allah akan tingkatkan darjat kita. Tinggikan lagi darjat kita. Jadi saya selalu ramai orang tanya, macam mana lah Lofa kuat kalau diterima, kalau kena kecaman ataupun ada masalah, this and that. Saya selalu berfikiran positif, saya redha, saya hadapi dan saya lebih dekatkan diri dengan Allah. Macam back to square one. Jadi alhamdulillah banyak benda-benda yang besar dalam hidup saya boleh lalui Ustazah. Tapi itu sebenarnya kekuatan saya lah. Dan juga doa-doa semua orang, doa ibu saya. Saya nak share satu benda lagi. Boleh. Ramai antara kenalan saya, kami saya sendiri nak sangat jadikan tahajud itu satu benda yang kerap dilakukan. Tahajud. Dan bila kita bangun tahajud ya Ustazah. Ya. Kita rasa macam tahajud susahnya nak bangun, tapi kalau bangun tu wow, bestnya kalau dapat bangun tahajud. Bila kita dapat bertahajud, kita rasa macam kadang-kadang tak datang idea nak minta doa apa. Dan bila dah selalu kita buat, kita rasa macam tahajud itu seperti solat-solat yang biasa. Macam mana kita nak kekalkan rasa istimewanya tahajud? Aku saja bangun time ni. Kalau dekat kawasan aku Mengkiara ni, aku seorang saja bangun rasanya. Macam mana tu? Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Maksud soal Nilofa adalah bagaimana kita nak mengekalkan rasa istimewa, rasa manis, rasa special bangun tahajud tu. Betul kan? Subhanallah. Kan kalau kita dapat sesuatu tu jarang-jarang baru kita rasa macam menghargai. Tapi bila dah selalu, dah hilang. Okey, subhanallah. Kadang ada orang tanya, Ustazah macam mana bila malam kita nak boleh menangis? Bila mungkin kali masa tengah ada masalah boleh menangis, tapi kalau tak ada masalah kita susah nak menangis dan sebagainya. Contoh kan, kalau kita dah jatuh cinta pada tahajud, contoh kita dah jatuh cinta pada tahajud, kita jadi hamba kepada tahajud, kita rasa macam seronok tahajud, subhanallah. Lalu kita akan menikmatinya setiap kali, walaupun setiap malam dah berturut, tapi setiap kali tu kita akan rasa istimewa. Seumpama macam kalau macam Nilofa kan, Nilofa buat ada tak perkara yang Nilofa buat hari-hari tapi Nilofa tetap bila buat tu rasa seronok? Apa dia? Tengok movie ke contoh? Ada tak? Ada perkara yang tak rasa pun boring bila buat tu, mesti baca buku macam tengok Instagram. Betul. Maksudnya macam mana? Bukan tengok Instagram saja. Kalau saya tengok Facebook kan, dia tengok Instagram. Contoh tengok Instagram, kita tak pernah rasa macam boring. Dan kita tak pernah rasa macam, dan setiap kali tu kita rasa macam kita akan hati kita lupa benda lain. Betul kan? Kita akan rasa macam masa tu pun kalau tengah berdiri pun kita tak sedar kita berdiri dah 10 minit. Padahal benda yang sama je kita tengok Instagram. Ada kita rasa nak ni, dan setiap kali kita ada masa dengan Instagram, itu adalah masa istimewa. Dan kita penat-penat pun kadang tu kita rasa sekejap aku nak rehat, rehat pun dengan Instagram. Betul. Subhanallah. Sebenarnya soalan Nilofa tu sama juga. Persoalannya kadang baca Al-Quran, lama-lama sekali baca rasa nikmat. Bila saya baca rasa macam biasa je. Sebenarnya kita kembali kepada apa yang kita bincang pada malam ini, iaitu kita buat bukan dengan rasa cinta. Dan kita belum jatuh cinta kepada tahajud, belum jatuh cinta. Dan kita nak jatuh cinta macam mana Nilofa? Kita kena tahu, betul kan?
tahu kelebihan tahajud, kelebihan bangun malam, baca tentang kelebihan bangun malam, kelebihan Al-Quran, jadi ahli Al-Quran dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita nak share satu doa untuk merasa cinta ni. Cinta kepada ibadah-ibadah ni. Sebab Okey. daripada Allah juga untuk datang rasa cinta ini. Okey, insya-Allah sama-sama ya doa ni. Iaitu doa agar kita mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cinta dan mencintai ibadah yang macam soalan Nilofa tadi. Okey. InsyaAllah kita baca sama-sama Nilofa dan juga semua para pendengar. InsyaAllah tak lama dah ni kita pun nak kena landing dah. Sebab kita tahu esok kena bangkit awal untuk bersahur. Kalau boleh memanglah nak panjang. Tapi membenarkan masa yang tak cukup. Mungkin kita boleh buat siri 2 ke insyaAllah. Okey Nilofa. InsyaAllah kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba wa hubba man yuhibbuka wal amala wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il wa minal ma'i al-baradi. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah hadis Nabi Nilofa, hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksudnya dua doa yang kita kongsi malam ini adalah dua-dua doa daripada hadis Nabi yang sahih. Doa yang pertama tadi cari dalam Google doa untuk mengingati Allah akan keluar. Doa ini pula kita tulis je doa agar mencintai Allah. Okey, bila jumpa doa ni print lepas tu tampal di tempat ruang solat ataupun di mana-mana tempat. Okey, maksud doa ini tadi ialah Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu. Ya Allah, aku memohon daripadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta orang yang mencintaimu. Cantik kan Nilofa? Cantik sangat. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Wal amal allazi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang menghantarkan kepada cintamu, dan amalan yang menyampaikanku kepada cintamu. Kemudian sambung lagi, Allah maj'al hubbaka, ya Allah jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku pada diriku sendiri, keluargaku dan daripada air dingin. Subhanallah. Jadi pertama kita minta, ya Allah kurniakanlah aku cintamu, dan ya Allah kurniakanlah aku cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang mendatangkan cintamu, dan berikanlah aku cinta kepadamu melebihi aku cintakan diriku, ahli keluargaku dan air yang dingin. Subhanallah. Air dingin ni mewakili dunia lah. Maksudnya sesuatu yang menyejukkan hati kita, menyejukkan diri kita. Masya Allah. Doa ini adalah doa daripada hadis Nabi, amalan Nabi SAW. Jadi ia menjawab persoalan Nilofa tadi. Kita minta dengan Allah, cinta Allah. Kemudian kedua, cinta orang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah. Contoh kisah Rabi'ah Adawiyah. Kan? Ini kan kita tahu ia adalah seorang wali Allah di kalangan wanita. Rabi'ah Adawiyah bila time dia bercinta dengan Allah, bermunajat, beribadah, berzikir, ada satu kisah Rabi'ah Adawiyah yang memang pelik kisah dia. Lepas dia tunaikan solat, lepas dia solat, dia nampak ada darah mengalir. Rupanya dia tak sedar rumah dia runtuh. Maksudnya atap rumah runtuh. Dia tak sedar dia dihempap. Dia tak sedar ketika dia memunajat, pada hari-hari dia buat tu. Dia memuji Allah, dia berzikir, tak sedar pun, tak dengar, tak perasan apa. Sebab dia dapat cinta Allah dan dia dapat nikmat mencintai Allah. Kan Nilofa tanya, tak tahu macam mana nak jatuh cinta kepada Allah. Inilah doanya. Inilah jawapannya. Kita perlu baca doa ini sampai kita perlu minta. Perlu minta. Bukan usaha.
Usaha penting tapi minta dulu. Kalau Allah makbulkan bulan Ramadan, lalu Allah makbulkan permintaan kita, lalu Allah beri kita nikmat jatuh cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian Nilofa, cerita Rabi'atul Adawiyah kan. Dia tak rasa ni, sakit semua tak rasa, cuma dia nampak darah, dia pun pelik darah apa. Subhanallah, betapa. Bayangkan Nilofa, kalau kita solat Nilofa, rasanya kalau gatal, terasa tak gatal masa solat? Rasa gatal, sakit pinggang ke, pening kepala rasa. Kalau ada lipas lah Nilofa, kita solat ada lipas dalam 10 meter. Nampak tak lipas tu? Nampak, mungkin dia melompat dah. Melompat. Maksudnya masa solat kita nampak semua. Kita dengar semua. Kita boleh, ya Allah betapa lekanya kita. Kita tak, sebab itu solat kita rasa biasa, tak rasa manis. Solat dah, okay nak solat. Maksudnya kita solat dalam keadaan bukan kita menikmati nikmatnya, kita bercakap dengan Allah, kita ni. Jadi macam mana nak rasa, orang kata macam mana nak rasa seronok solat, nikmat solat, manis solat, rasa macam wah nak jumpa Allah specialnya. Sebab apa? Kita tak dikurniakan Allah rasa cinta terhadap ibadah yang mendapatkan cinta Allah. Sebab itu doa tadi tu, ya Allah berikanlah aku ibadah, amalan ibadah, amalan soleh yang mendatangkan cinta Allah. Jadi insya-Allah malam ini malam yang barakah, malam Ramadan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kawan-kawan kita semua yang ada sama lebih kurang 10K, 13K yang bersama malam ini, masya-Allah. Okey, sekarang dalam 14K, mudah-mudahan dapat manfaat. Cari doa tu, mudah-mudahan Allah makbulkan. Saya nak tanya soalan yang terakhir pada Nilofa. Sebelum Nilofa mungkin nak tanya saya soalan terakhir Nilofa. Nilofa rasa kalaulah mati malam ni ataupun mati anytime lah malam ni ke, agak-agak rasanya layak tak masuk syurga Allah? Kalau mati malam ni lah. Saya sejujurnya saya tak pernah rasa layak, Ustazah. Tapi saya sentiasa yakin yang Allah akan masukkan saya ke syurga. Tapi saya tak pernah rasa layak. Okey, subhanallah. Nilofa tak layak, saya tak layak, kita semua tak layak untuk syurga Allah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi sendiri pun tak pernah rasa mereka layak. Semua tak pernah rasa. Saya nak cerita kisah Sayyidina Osman sikit je. Sayyidina Osman bila dia melintas kubur Nilofa, satu hari dia pengsan. Dia terus pengsan. Kemudian sahabat Nabi angkat Sayyidina Osman sampai ke rumah, sedarkan dia, lalu bertanya, wahai Osman, kenapa kamu pengsan bila lintas kubur? Nilofa, kalau lintas kubur rasa macam mana? Pernah pengsan ke, menggeletar ke? Tak ada kan? Kita tengok kubur, kita pun Assalamualaikum ya ahli kubur, macam tu lah. Allahu Akbar. Ini sahabat Nabi ni. Lalu sahabat yang lain bertanya, wahai Osman, kenapa kamu pengsan? Aku takut azab kubur, subhanallah. Aku takutkan tentang alam kubur. Lepas tu sahabat bertanya, wahai Osman, bukankah kamu telah dijamin syurga oleh Rasulullah? Nilofa, berapa orang sahabat Nabi jamin syurga, Nabi sebut. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Allahu Akbar. Maksud Nabi sebut, dijamin syurga. Tapi mereka saya tak pernah bayangkan diri mereka di syurga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nilofa, bila cerita tentang neraka, dia menangis. Kadang pengsan bila ditanya kenapa. Aku membayangkan diriku dalam neraka. Subhanallah. Dan bila baca ayat Al-Quran tentang syurga, Sayyidina Umar kata, aku membayangkan aku tidak ada dalam syurga. Kita ni jauh sangat. Memang tak layak. Sayyidina Osman bila sahabat kata, bukankah kamu dijamin syurga wahai Osman? Sayyidina Osman kata, aku memang dijamin syurga Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah menjaminku selamat daripada azab kubur. Allahu Akbar. Nilofa, kita semua tak layak. Tapi kita tak boleh bayangkan diri kita dibakar dalam neraka. Kita tak boleh membayangkan anak kita dibakar dalam neraka. Ibu bapa kita dibakar dalam neraka. Memang kita tidak layak. Ibadah kita sangat sedikit. Dosa kita banyak Nilofa. Dosa kita terlalu banyak. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga, dosa aurat kita, dosa pergaulan bebas kita, dosa lidah kita terlalu banyak. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun Nilofa, kita ada harapan untuk masuk syurga melalui jalan doa. Jalan doa. Sebab itu Nabi pesan di bulan Ramadan ini, perbanyakkan minta syurga
dan perbanyakkanlah minta selamat daripada api neraka. Kerana itu dalam mafhum hadis Nabi yang lain, Nabi sebut tentang bulan Ramadan ini, setiap malam di malam Ramadan Allah akan memilih di kalangan hamba-Nya, di kalangan manusia untuk diperintahkan kepada malaikat supaya dicatat dia sebagai ahli syurga. Dan pada setiap malam Ramadan Allah akan memilih di kalangan hamba-Nya, di kalangan manusia untuk dibebaskan daripada api neraka Allah. Maksudnya Sebab nama-nama yang dah patutnya masuk neraka Allah akan masuk syurga, Allah akan pilih. Allah akan perintahkan malaikat. Sebab itu kita dituntut untuk bangun di setiap malam Ramadan ataupun bukan sekadar malam. Maksudnya minta doa syurga dan selamat pada neraka tu. Kadang orang tanya, Ustazah nak doa macam mana Ustazah? Saya tak hafal. Saya tanya doa, hafal tak doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Ini kebanyakan orang hafal. Nilofa hafal kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa minta syurga dan selamat pada neraka. Bacalah doa tu setiap kali lepas solat, nak buat apa, tengah duduk kat dapur ke apa. Sebab apa? Doa tu membawa masuk apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan aku di dunia ini baik. Baik maksudnya hidup dalam redha Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Baik tu di padang mahsyar baik, berakhir di syurga. Itulah kebaikan kehidupan di akhirat. Wa qina azabannar, dan selamat daripada api neraka. Tapi di sana ada doa lain lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon redha-Mu dan syurga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku mohon dijauhkan daripada api neraka-Mu, selamat daripada api neraka-Mu. Tapi kalaulah ada yang dengar pada malam ini, tak pernah hafal doa, bermulalah kita minta dengan Allah dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Ya Allah, aku nak syurga-Mu, ya Allah, aku minta jauh pada neraka-Mu. Ada orang tanya, Ustazah, apa tanda-tanda doa itu diterima Allah? Tandanya adalah dah mula usaha selepas itu. Maksudnya Nilofa contoh, ya Allah berikanlah aku syurga-Mu. Selepas itu, kalau ada ciri-ciri kita berubah untuk jadi hamba Allah lebih baik. Dari sudut solat, dari sudut ibadah, dari sudut pakaian, dari sudut pergaulan dengan suami. Maksudnya ada nampak perubahan, itu tanda doa kita diterima Allah. Setelah itu Allah beri kita kemudahan berusaha untuk berubah. Tapi kalau kita minta tapi sama je, esok sama makin teruk, maksudnya doa kita itu terhijab. Na'udzubillahi min zalik. Dan tadi tu kan bila sebut pasal syukur tadi tu kan Nilofa, subhanallah, saya minta maaf pendengar sekalian, saya tahu saya sebenarnya kalau boleh memang kita nak kupas lebih dalam, lebih lanjut, tapi saya pun diberi warning Ustazah supaya stop sebab kita hormati masa, kita pun nak bangun qiyamul. Saya nak sudahi ni dah 11 suku dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat suka hadis Nabi ni. Nabi bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah akan ada di hadapanmu. Indah tak Nilofa? Indah kan? Wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta nak sesuatu, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu perlukan pertolongan, minta saja dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Saya nak patah balik hadis Nabi tu, Nabi sebut, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Ini adalah syarat orang yang nak dapat hidupnya pertolongan Allah, sentiasa dijaga Allah. Apa yang dia minta Allah akan beri. Syarat pertama, ihfazillaha, jaga Allah. Apa maksud jaga Allah? Apa yang Nilofa faham dengan jaga Allah? Kita kena jaga Allah. Apa yang Nilofa faham? Maksudnya buat apa yang Allah suka? Ya, subhanallah. Yalah, Nilofa budak bijak, alhamdulillah. Bukan budak dah, insyaAllah. Subhanallah. Ihfazillah, maksud jaga Allah adalah jaga hak Allah. Apakah hak Allah? Hak Allah ada dua. Yang paling utamalah. Pertama, hak Allah adalah untuk ditaati perintahnya. Yang kedua, untuk ditinggalkan larangannya. Itu yang hak Allah. Bila kita tunaikan hak Allah, perintah Allah, kita cuba sedaya upaya kita cek apa lagi perintah Allah belum kita buat dia. Apa tu lagi? Okey, Allah suruh solat, Allah suruh zakat, Allah suruh puasa. Okey, apa lagi perintah Allah? Allah suruh jaga aurat, contoh. Kemudian cek. Yang kedua, apa lagi larangan Allah yang masih aku buat? Ini maksudnya kita jaga hak Allah, maka Allah akan jaga kita. Bahkan bila time Allah menjaga kita, kita tak perlu minta.
Allah dah beri apa yang kita perlu tanpa kita minta. Sebab Allah paling tahu apa yang kita perlu dalam hidup. Betul. Yang kita tahu apa yang kita mahu. Tapi Allah tahu apa yang kita perlu. Jadi Allah beri apa yang kita perlu. Hadis itu sebenarnya panjang. Nabi sambung lagi. Sekiranya seluruh makhluk di bumi berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, nescaya tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Maksudnya, seluruh manusia berkumpul buat untuk merancang kejahatan, keburukan kepada kita. Bila dah Allah jaga kita ni, tidak akan diizinkan Allah. Tanpa izin Allah tak akan berlaku. Namun, apabila seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan, tak akan berlaku juga tanpa izin Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Nilofa, sekiranya kita doa dengan doa meminta cinta Allah tadi, lalu Allah memilih kita jadi hamba Allah yang Allah cinta, mencintai Allah, jatuh cinta kepada Allah, berkali-kali jatuh cinta, rindu nak jumpa Allah, nak jumpa Rasulullah, Allah akan isytiharkan di kalangan para malaikat. Ini hadis Nabi yang sahih yang lain, Nilofa. Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril. Nilofa pernah dengar hadis ni? Pernah kan? Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintainya. Maka cintailah dia. Aku mencintai si fulan. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka kamu cintailah dia. Allah ni bila Allah cintakan seseorang hamba, Allah isytihar kepada ketua malaikat iaitu malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pergi berhadapan dengan semua malaikat. Berkumpul semua dan malaikat Jibril berkata, wahai para sekalian malaikat, sesungguhnya si fulan ini dicintai Allah, maka cintailah dia. Allahu Akbar. Maksudnya kalaulah kita di kalangan yang Allah cinta, Allah akan isytihar kepada para malaikat, kepada malaikat Jibril pula buat pengumuman. Ni manusia ini dicintai Allah. Namun yang kita takut ni Lofa, hadis itu ada sambungan. Dan apabila Allah benci, Allah murka kepada seseorang itu, lalu Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku benci kepada dia. Aku marah kepada dia. Lalu malaikat Jibril akan memberitahu sekalian malaikat sesungguhnya Allah membencinya. Lalu sekalian malaikat juga membencinya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan insya-Allah mungkin Nilofa ada kata-kata akhir, berapa minit, berapa pun yang Nilofa perlukan. Banyak yang saya dapat malam ni Ustazah. Saya rasa saya tak pernah lagi dengar yang ataupun tak pernah lagi disuruh untuk meminta syurga ataupun minta kasih sayang, cinta Allah, saya tak pernah. Mungkin ada dalam ceramah saya terlepas pandang mungkin. Jadi satu ilmu baru yang saya akan mula praktikkan daripada malam ni onwards insya-Allah. Dan terima kasih banyak Ustazah kerana memilih saya untuk bersama live. Sekali lagi menjadi laluan ataupun medium untuk berkongsi dengan ramai follower saya di page ni, di page Ustazah. Dan terima kasih banyak, semoga Ramadan kali ni membawa banyak keberkatan, keredaan kepada kita semua kali ni. Sangat precious sebenarnya Ramadan kali ni. Betul, sangat special. Dengan PKP, dengan ujian COVID, sangat special. Nilofa, saya pun ucap terima kasih banyak-banyak. Saya sangat terharu. Kemudian saya nak mohon maaf kalau ada Nilofa terasa hati. Kepada semua para pendengar yang kecil hati, insya-Allah Nilofa, di sini Allah temukan kita. Insya-Allah di syurga Allah kita akan disatukan. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi Nilofa, kita perlu berpisah. Terima kasih kepada semua para pendengar yang berada bersama-sama kita pada malam ini. Di mana pun kita berada, insya-Allah satu ketika nanti Allah akan satukan kita semuanya di syurga Allah bertemu dengan Nabi yang kita sangat rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, al-jannatul firdaus, bighairi hisab, bighairi azab, wa la taj'alna min ahlin nar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu, syurga Firdaus ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab, dan jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan itu Nilofa, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin amin amin. Nilofa, I love you so much. I love you too Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.